Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dihormati lagi dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberi kelapangan dan kesempatan oleh Allah dapat sama-sama kita berada dalam kuliah, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Harapan kita kepada Allah dengan keberadaan kita ini di dalam majlis ilmu, para malaikat turut mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita. Dan kita amat mengharapkan agar semua dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kita pada masa yang lalu diampunkan dengan sebaik-baiknya. Pada pagi ini kita sambung pengajian kita semalam. Masih lagi kita menggunakan kitab Hidayatus Sibyan, mana pertunjuk kepada kanak-kanak fi ma'rifatil islami wal iman, pada mengenali Islam dan iman. Sambungan semalam, kata pengarang kitab kita ini, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada ia dan tiada upaya aku atas menghasilkan barang yang aku kehendaki ini malaikat dengan Allah yang ali lagi azim. Mana ini doa? Pengarang kitab kita ini mengatakan bahawa sebenarnya aku tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan untuk menghasilkan buku yang kecil ini, kecuali pertolongan yang datang daripada Allah kepada aku. Allah Ta'ala telah mendatangkan pertolongan, membolehkan aku mengarang kitab yang kecil ini, membolehkan aku menulis, membolehkan aku mengolah ayat-ayat ataupun idea-idea untuk diketengahkan dalam buku ini, membolehkan ia dibaca dan dipelajari oleh orang ramai. Mudah-mudahan orang ramai dapat menimba ilmu, dapat memperoleh ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan orang ramai dapat beramal dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari itu. Muqaddimatun fil imani wal Islam. Ketahui olehmu, muqaddimatun fil imani wal Islam ini merupakan muqaddimah. Muqaddimah maksudnya pendahuluan berkaitan dengan perbincangan iman dan Islam. Ketahui olehmu bahwasanya makna iman pada syarak. Dia kata apabila nak membahaskan tentang iman dan Islam, maka seelok-eloknya, kata pengarang, aku datangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan iman. Apakah yang didefinisikan iman ini untuk membolehkan kamu faham. Nanti kita belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam. Tetapi apabila ditanya iman itu apa, tengah-ngangu, tak boleh jawab. Jadi apa erti kita belajar tak tahu apa dia iman? Apa erti kita belajar tak tahu apa dia Islam? Iman ni kata pengarang kitab kita, iman apabila disebutkan iman pada syarak, ialah tasdiq hati dengan Allah Ta'ala. Tasdiq maksudnya membenarkan dalam hati kita adanya Allah Ta'ala, dan membenarkan hati kita dengan Rasulnya. Maknanya hati kita mengiyakan bahawa Allah Ta'ala ini adalah Tuhan kita. Hati kita juga mengiyakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Mana hati? Ingat baik-baik, bukan di bibir mulut. Kalau setakat di bibir mulut,
Barang ni orang panggil barang permainan. Hari ni boleh dia kata dan besok dia boleh tarik kata-kata dia. Tapi kalau dia melibatkan dalaman, melibatkan hati, maka dia merupakan satu kepercayaan ataupun satu pegangan yang memang akan bertahan lama. Kepercayaan yang lahir daripada hati ini, dia akan menyebabkan kita meyakini sesuatu perkara itu dalam tempoh yang begitu lama. Ia tak sama dengan apa yang kita ucap di bibir mulut. Bibir mulut ni ialah orang-orang tua kata, lidah tidak bertulang, dia boleh bercakap apa saja yang dia nak cakap dan dia boleh tarik apa saja yang dia nak tarik. Dan dengan segala hukum yang didatangkan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Mana kita kena percaya dalam hati kita, segala hukum-hukum yang terdapat pada hari ini, kebanyakannya hukum itu disampaikan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi ini ambil hukum daripada siapa? Baginda Nabi kita Muhammad mengambil hukum ini daripada Allah. Hukum ni datang daripada Allah Ta'ala. Kadang-kalanya Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan hukuman itu. Kadang-kala Allah Ta'ala menurunkan hukuman itu melalui perantaraan, iaitu melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey. Dia kata segala hukum yang didatangkan oleh Rasulullah semuanya daripada Allah Ta'ala. Hukum yang berkaitan dengan apa dia? Dia kata hukum yang berkaitan dengan ibadah. Macam kita sembahyang sekarang. Hukum ni adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Hukum yang berkaitan dengan muamalah. Bagaimana kita nak berniaga. Bagaimana kita nak berjual. Bagaimana kita nak membeli. Diajar oleh Islam. Dan hukum yang berkaitan dengan munakahat. Bagaimana kita nak menikah. Payah ke mudah pernikahan ini. Dan kenapa jadi payah. Siapa dia yang memayahkan pernikahan ini. Ini dijelaskan oleh Islam. Jadi apabila kita belajar kaji, maka sudah tentu kita para ibu bapa, kita kena ikut acuan agama. Kalau agama mengatakan perkahwinan itu mudah, tolong kita ingat. Supaya kita mempermudahkan urusan perkahwinan. Jangan menyulitkan, jangan memayahkan. Sampai peringkat menjadi lambat urusan perkahwinan ini dilaksanakan. Kenapa? Oh, sebab Kak Kharijah nak tunggu duit dikumpul belum lagi mencukupi. Oh, lambat. Kenapa? Nak tunggu plumbing. Kena queue dulu. Kerana ramai sangat orang buat tempahan plumbing. Oh, kenapa lambat? Kena ni, kena tu. Banyak benda-benda sampingan yang tidak ada kaitan dengan agama. Benda sampingan itu adalah direka-reka, dibuat-buat oleh mak ayah itu sendiri. Kenapa? Kerana mereka mengikut apa yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Tak betul lah. Kita jangan tengok apa yang masyarakat buat. Kita kena tengok apa yang Islam suruh. Dan juga jinayah. Hukum yang berkaitan dengan jinayah. Siapa dia yang melakukan perbuatan begini, maka begini hukuman dia. Jangan kita lepas. Jangan biarkan orang yang melakukan jinayah ini hidup dalam keadaan selesa. Jangan. Sebab akan berlaku jinayah yang berterusan dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah jinayah ini telah didedahkan oleh Allah Ta'ala hukuman dia. Hukuman Allah Ta'ala beritahu selalu. Kalau pada mana melakukan jinayah ini, maka ini hukuman dia. Kalau buat jinayah itu, maka itu hukuman dia. Jadi maknanya tak perlu kita mikir, Kak Faridah. Follow je apa yang Allah Ta'ala beritahu, insya-Allah kita selamat. Ni masalahnya kita ni Kak Mazian, Allah Ta'ala sudah menerangkan hukuman untuk memudahkan kita laksanakan. Tapi oleh kerana kita ni bongok, oleh kerana kita ni bengong, oleh kerana kita ni bodoh, merasakan kita ni cidik, kita rasa nantilah dulu. Hukuman ni kita kena ubah. Untuk mengikuti kesesuaian masa. Bahasa bengong tak habis-habis. Kita tu siapa dia? Allah Ta'ala tu siapa? Yang pandai-pandai kita nak ubah-ubah ni. Allah Ta'ala dah bagi dah dua hukuman. Ada hukuman yang Allah Ta'ala sendiri buat. Ada hukuman yang Allah Ta'ala serah kepada kepimpinan negara. Untuk dia mikir bagaimana hukuman ini sepatutnya diadakan. Kamu fikir yang itulah. Jangan fikir yang Allah Ta'ala ni. Yang Allah Ta'ala ni tak perlu kamu fikir. Mesti kamu laksanakan. Sebagai contoh Kak Faridah. Orang tu apabila dia mengaku dia berzina. Rejam sebab je dia pas 100 sebab.
Kenapa kadang-kadang kita ni sebab kemudian denda 1,000. Apa kebaran? Hukuman ni ambil daripada British dulu. Mana British dulu dia mengajar kita hukuman yang salah. Kemudian kita pun follow je British. Kita tahu British ni siapa dia, kafir. Kita tahu kita Islam. Tapi kenapa kita masih lagi mengikuti apa yang diperkatakan oleh British? Kerana otak kita adalah otak British. Walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Abdullah. Mana orang panggil? Nama saja Islam. Tetapi pemikiran kita adalah pemikiran Barat. Baik. Dan dikehendaki dengan tasdik, iaitu qabul hati. Artinya terima hati dengan sungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu, supaya keluar dengan dia tasdik segala orang kafir. Jadi yang dimaksudkan tasdik hati, dia kata membenarkan dalam hati. Apa maksudnya? Maksud membenar dalam hati, hati kita menerima segala apa yang diadakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hati kita menerima segala hukuman yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hati kita kena terima. Walaupun nafsu kita kata, tak setujulah aku. Setuju kata setuju, kita kena terima. Sebab kita kena sedari kita ni siapa dia. Sebab itu dia sebut, menerima hati apa yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hukuman ini. Dengan penerimaan yang konkret. Mana dengan penerimaan yang sungguh-sungguh. Jangan olok-olok. Ini mengeluarkan penerimaan yang diterima oleh orang kafir. Orang kafir pun terima juga Siti Fatimah. Tapi orang kafir dia hanya menerima di bibir mulut. Sebab itu kita tak boleh nak berjanji dengan orang kafir. Tak boleh kita nak percaya dengan orang kafir. Sebab Allah Ta'ala beritahu lama dah. Orang kafir ni bukan manusia yang boleh dipercayai. Bukan makhluk Allah Ta'ala yang boleh kita yakini dengan dia. Kenapa? Dia sifat penipu nombor 1. Oleh kerana dia tidak mempunyai keyakinan 100% terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita orang Islam ingat, apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita, hendaklah kita meyakini untuk menerimanya 100%. Jangan ada lagi confuse. Sebab kita kena ingat, Allah Ta'ala Tuhan kita, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Jadi orang yang, kalau kita tengok hari ini hidup dalam keadaan resah, hidup dalam keadaan terumbang ambing, hidup dalam keadaan kita kata tak tentu hala, ini orang yang tidak meyakini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh semayang, dia tak semayang. Allah Ta'ala suruh keluar zakat, dia keluar sikit. Ataupun dia tak keluar langsung. Allah Ta'ala suruh buat benda yang amat-amat terbaik, dia buat ala kadar. Allah Ta'ala benarkan dia meniaga, tapi Allah Ta'ala ajar. Bagi orang meniaga, kamu kena jujur dalam perniagaan kamu, dia menipu. Jadi akhir sekali Muhammad Sofi, dia dapat keuntungan, dia dapat kekayaan orang ni. Ahli kubra, ahli perniagaan ni. Tetapi Allah Ta'ala datangkan kegelisahan. Allah Ta'ala datangkan keserabutan. Apa erti duit banyak tapi serabut? Rumah besar tapi tak boleh tidur lena. Apa erti? Ini kesalahan yang dilakukan oleh dia. Kena fikir bersama-sama. Kenapa Allah Ta'ala tak datang ketenangan kepada aku? Kenapa? Jadi sudah tentu dia akan menemui jawapan. Jawapan dia, kamu tidak mematuhi segala hukum dan segala apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada kamu. Kenapa? Kerana kamu selalu membandingkan apa yang dilakukan oleh sahabat kamu, terutamanya orang yang bukan Islam. Kemudian kamu kata, kalau dia boleh buat, kenapa kamu tak boleh buat? Inilah masalah. Mereka tapi tak apa. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kesenangan hidup kepada dia. Kenapa? Allah Ta'ala nak balas dengan neraka di akhirat. Kita orang Islam ini, Allah Ta'ala janji kita syurga. Sebab itulah dalam dunia, banyak Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita tidak berapa mewah. Hidup kita tidak berapa senang. Tetapi walaupun tak mewah, walaupun tak senang, hati kita juga tetap tenang. Kak Faridah, duduk rumah buruk je kan? Flat PPR je, tapi tenang. Orang ni duduk mana? Duduk rumah banglo, 4 tingkat, serabut perut. Tidak ada ertinya. Baik. Dan bahawasanya makna Islam. Apa pula Islam? Tadi iman. Iman maksudnya keyakinan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam ni pula apa dia? Islam ni, dia kata pada syarak ialah menjunjung
akan barang yang didatangkan dia oleh Rasulullah daripada segala pekerjaan agama. Menjunjung Kak Faridah maksudnya buat. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala, hendaklah kita buat. Contoh dia, seperti mengerjakan solat 5 waktu. Contoh dia lagi, seperti berpuasa di bulan Ramadan. Contoh dia lagi, seperti mengeluarkan zakat. Contoh dia lagi, seperti mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Ini sebagai contoh-contoh Islam. Mana Islam ni Kak Faridah? Kalau mu nak tahu mu ni betul Islam atau tidak, mu tengok semayangmu cukup ke tak 5 waktu? Kak Faridah, cukup ke tak semayang 5 waktu ni? Kak Noria, cukup ke tidak semayang 5 waktu? Alhamdulillah cukup. Baik, kena tengok pula. Semayang 5 waktu cukup, Alhamdulillah. Tapi perlakuan semayang ni, kita ikut ke tidak saranan agama? Maksudnya, takbiratul ihram betul ke tidak? Bacaan doa iftitah kita betul ke tidak? Bacaan Fatihah kita betul ke tidak? Surah yang disunatkan kita membaca, kita baca dengan betul ke tidak? Rukuk tidak kita betul ke tidak? Duduk antara dua sujud kita betul ke tidak? Waktu kita tahiyat kita duduk iftirash ke, kita duduk tawarruk ke? Itu semua diambil kira. Bukan kata semayang semata-mata semayang, dah. Sebab itu Nabi mengajar kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sofi, Nabi mengatakan semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Maknanya kita nak semayang dengan semayang yang betul, kita kena belajar. Kita kena belajar jumpa tok guru. Kemudian kita kena lakukan perbuatan solat kita di hadapan guru. Biar guru kita tengok takbir kita elok ke tak, doa iftitah kita bagus ke tidak, Fatihah kita betul ke tidak dengan tajwidnya, rukuk tidak kita ada tak tamakninahnya. Dia kena pertontonkan kepada guru kita. Nanti kalau terdapat kesilapan, guru kita boleh ajar. Ni bila sebut kata nak memperlihatkan depan guru, pakai takut belaka. Kalau ada anak murid yang belajar 50 orang, bila tu guru kata besok kita akan adakan praktikal solat, solat yang berkualiti. Marilah 20 orang. 30 orang tadi buat alasan. Sakit perut lah, sakit gigi lah, lepas tu nak makan gula lah. Macam-macam alasan yang beri. Ni 30 orang ni, nak masuk neraka ni. Walaupun 50 sebenarnya mereka itu anak murid. Tapi apabila diadakan benda-benda untuk mengklasifikasikan apa yang kita lakukan itu betul atau tidak, maka mula timbul ketakutan ataupun mula timbul rasa malu. Maka 30 lagi menjadikan alasan untuk mengelak daripada berjumpa dengan guru. 30 tu ingat baik-baik. Kak Faridah, walaupun dia molek-molek dah berada dalam majlis ilmu, jadi murid dah, tapi ingat 30 ni masuk neraka ni. Kenapa? Sebab kamu akan disoal kembali di akhirat. Jadi sebab itulah apabila kita nama saja murid, kita jangan segan silu. Kita jangan ada perasaan malu. Sebab kita tahu dah murid. Bila murid, banyak benda yang salah dilakukan oleh kita. Dan apabila banyak benda, biarlah tegur kita, tegur kita. Bila dia tegur, kita dapat memperbetulkan. Bila kita dapat betulkan, kita rasa lega. Kita rasa puas hati. Kita rasa seronok. Apabila kita lakukan amalan itu betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak begitu Pak Kak Faridah? Kak Zahira? Begitu. Baik. Dan bahawasanya rukun iman itu ada 6 perkara. Abang Azwan, rukun iman ni ada 6 perkara. Yang dia kata iman yang pada iman maksudnya percaya dalam hati. Bukan percaya di bibir mulut. Mana percaya tu di dalam hati. Jadi rukun iman yang memerlukan kita percaya ni ada berapa? Ada 6 perkara. Yang pertama, wajib percaya kita dengan Allah. Kak Zana, wajib kita percaya dengan Allah maksudnya kita kena imani, kita kena yakini bahawa Allah Ta'ala ada. Walaupun kakakku Faridah, kita tak pernah pun tengok Tuhan. Kak Faridah pernah tengok Tuhan? Kak Faridah umur sekarang barangkali umur 25 tahun. Sepanjang 25 tahun Kak Faridah hidup dalam dunia ni,
pernah tak Kak Faridah tengok Tuhan? Kak Salimah, Kak Khamsiah, pernah tak tengok Tuhan? Tak pernah. Baik, soal pernah ke ataupun tidak pernah ke tengok Tuhan, tak penting. Yang penting kita kena percaya Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ni melihat kita. Allah Ta'ala memerhati kita. Allah Ta'ala membuat pemantauan kepada kita. Jadi sebab itu jangan panah-panah kita nak buat benda yang Allah Ta'ala larang. Nanti Allah Ta'ala marah kepada kita. Allah Ta'ala timpa azab kepada kita. Allah Ta'ala timpa kesusahan kepada kita. Yang paling penting, kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Soal nampak ke tak nampak Tuhan, itu bukan kerja kita. Tak pernah nampak, tapi rindu nak tengok. Boleh. Bolehkah Faridah? Rindu nak tengok Tuhan ni boleh. Allah Ta'ala beritahu, semua orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka itu melihat zat Allah. Di mana? Dalam syurga. Dalam dunia Allah Ta'ala tak beri. Allah Ta'ala tak beri tengok zat dia dalam dunia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak kita lakukan amal ibadah dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni comel, Allah Ta'ala ni maha kuasa, Allah Ta'ala segala-galanya cukuplah. Cukup dengan Allah Ta'ala sebut sifat dia begitu. Walaupun kita tak nampak tengok, cukup memberi keyakinan kepada kita untuk kita berlaku adil, berlaku jujur dengan Allah Ta'ala, dan untuk kita ringan mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, wajib kita percaya dengan malaikat. Tok Ma, malaikat Allah Ta'ala ni sikit ke banyak? Kak Salimah, Kak Zuraidah, Kak Alijah, tolong beritahu. Malaikat Allah Ta'ala ni sikit ataupun banyak? Banyak. Okey, thank you. Okey, bilangan malaikat Allah Ta'ala ni banyak. Banyak mana? Banyaklah, tak boleh nak bilang banyak, Kak Rahimah. Banyak sangat bilangan malaikat Allah Ta'ala. Sehingga kan disebut dalam kitab hadis, di Makkahul Mukarramah, Kaabah tu. Kaabah yang selalu dilakukan tawaf oleh kita manusia. Berbetulan dengan Kaabah kita ni di atas langit, dia panggil Baitul Izzah. Baitul Izzah ni, Kaabah kepunyaan malaikat. Di mana malaikat ini dia akan mengelilingi Kaabah ini setiap masa selama 70,000. Apabila dia melakukan ibadah tawaf 7 kali pusingan, setelah mana cukup 70 kali, maka malaikat itu yang 70,000 pun keluar. Maka masuk pula malaikat yang baru, 70,000 pula. Dia pun pusing tawaf sebanyak 7 kali, cukup 7 kali dia pun keluar. Malaikat yang lain pula datang 70,000. Maknanya apa? Gambaran kepada kita bahawa jumlah malaikat ini adalah ramai. Adapun kita manusia yang melakukan ibadah tawaf di Baitullahil Haram ni, kebanyakan orang sama. Mana pukul 10 dia pergi tawaf, sekejap lagi pukul 12 orang sama juga pergi tawaf. Jadi walaupun kita nampak macam ramai je manusia ni, ialah macam ramai sebab kita tengok jumlah orang yang datang tawaf. Tetapi kita tak bilang secara purata manusia yang datang tawaf itu orang sama ke orang yang berbeza. Namun apa yang nak saya sampaikan di sini, bilangan para malaikat adalah terlalu ramainya. Tetapi yang wajib kita tahu satu persatu adalah 10 orang. 10 orang malaikat saja yang wajib kita tahu satu persatu bersama dengan tugasan masing-masing. Kak Salihah, cuba sebut 10 orang malaikat. Cuba sebut 10 orang malaikat, nak dengar? Cuba. Okey, Jibril, Mikail, Israel,
Lepas tu muka. Lepas tu nakir. Mungkar nakir tu dua kak. Mungkar satu, nakir satu. Jibril, Mikail, Israfil. Israel. Israfil. Okey. Malik gapo kan Nomi? Malik apa Malik? Malik apa Malik ni? Ni tu lo jawab Malik dulu, Malik ni. Malik apa dia? Nanti nak tulis ya. Okey, Ridwan. Ridwan. Rakib. Atid. Okey. Okey. Okey, bila semula nak tulis ni. Baru pak ni, baru pak. Atib. Rakib, Atib. Okey. Ridwan, Rakib, Atib. Jibril, Mikail. Mikail. Betul? Okey. Okey, teruskan. Okey. Teruskan. Zabaniyah. Zabaniyah tu dia panggil Malik Zabaniyah. Munkar nakir. Okey. Baru 7. Ada 3 lagi. Israel. Lepas tu, okey, saya tulis di sini yang ditulis Ridwan. Ridwan ni mana penjaga syurga. Lepas tu Zabaniyah. Penjaga neraka. Lepas tu Atid. Pencatat. Rakib. Okey, Israfil meniup sangkakala. Okey. Jibril. Okey, cuba sebut Jibril. Apa tugasan malaikat Jibril? Cepat. Menyampaikan wahyu, bagus. Hakim. Mikail. Okey, cepat. Mikail. Tulis. Itu Jibril menyampaikan wahyu. Mikail. Membawa rezeki. Munkar.
Bukan. Munkar nakir soal orang mati. Soal dan juga memukul. Munkar soal nakir ni pukul orang. Okey, Israel. Yes. Israel, okey, mencabut nyawa. Okey, Malik Zabaniah. Malik Zabaniah. Malik Zabaniah. Setengah-setengah kitab dia sebut Malik. Malik tu malaikat. Ya bukan Malik saja, dia Zabaniah. Zabaniah. Nama malaikat yang menjaga neraka. Okey. Malik Zabaniah penjaga neraka. Israfil. 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 Okey. Israfil. Israfil. Sudah. Cepat. Israfil. Tiup sangkakala. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Semua murid-murid kita pada pagi ini. Terima kasih semua. Itulah rukun yang kedua. Rukun iman yang kedua. Apa dia tadi? Percaya kepada malaikat. Jadi percaya kepada malaikat, mana malaikat yang 10 tu? Yang kita sebut, yang pertama apa dia? Yang pertama kita sebut Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, Malik Zabaniah, Raqib Atid dan juga Ridwan. Jadi 10 orang malaikat ini wajib kita kena tahu satu persatu bersama dengan tugasan masing-masing. Jadi kalau hari ini ramai di kalangan orang kita 10 malaikat pun dia tak ingat. Berapa lama dah hidup dalam dunia ni? Banyak mana dah berahmu makannya? Duit yang Allah Ta'ala beri kepada kamu ni berapa puluh ribu dah. Umur yang Allah Ta'ala beri kepada kamu begitu panjangnya. Macam-macam Allah Ta'ala beri kepada kamu. Tapi mu nak ngapa 10 orang malaikat? Tak boleh. Bersama dengan tugasan masing-masing. Tak tahu. Memang teruk sangat dah orang ni. Cuba kita ingat balik orang yang mati-mati dah tu kakakku. Hak mati-mati dah tu dia ingat ke 10 orang malaikat ni. Ya anak-anak beranak ni seronok apabila mu ayah dia mati. Seronok lah mu ayah kita mati. Dalam keadaan senyum dia. Seronok apa? 10 malaikat tak ingat. 10 malaikat tu rasa apa tak tahu. Seronok. Kita boleh kata seronok lah dia dalam kubur tu. Dia dalam kubur antara dia dengan Tuhan. Sebab itu orang dalam kubur, bila dia kena azab, bila dia kena seksa, kita di daratan ni tak tahu. Jadi sebab itu Kak Rahimah, kita anak beranak ni jangan banyak perasan sangat. Ni kadang-kadang banyak kita diperasan lebih daripada sepatutnya. Masuk syurga dah ayah aku. Masuk syurga dah mak aku. Kita dah main khayal gitu. Kalau sekiranya dia kena azab, dia dalam kubur tu kena azab. Kerana kecuaian-kecuaian yang dilakukan oleh dia. Mana menderita dia. Jadi sebab itu kita kena ada. Apa nama ni anggapan-anggapan. Kok. Ada dosa-dosa yang mak aku ni belum lagi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang mak aku lakukan belum lagi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kok ada lagi kesalahan yang tok laki aku lakukan Allah Ta'ala tak ampun. Kita angkat tangan, ya Allah, ya Tuanku. Muampunlah dosa dia. Ya Allah, ya Tuanku, memaafkanlah segala kesilapan dia. Kita kena kata pada setiap masa dan ketika. Barangkali doa kita ni Allah Ta'ala terima, Allah ampun dosa dia. Mana kalau azab yang dikenakan pada dia 2 jam, maka 2 jam tu dia kena. Kalau tidak, dia akan berpanjangan. Jadi sebab itu, soal bilangan malaikat pun tak boleh jawab dah. Perasan mati nak masuk syurga. Perasan puak-puak kita ni. Jadi harapan kita nak masuk syurga tu bolehlah. Itu adalah harapan.
Tetapi biar harapan kita ni sama dengan tindakan kita. Macam orang tu dia mengharapkan dapat anak kat Alijat. Oh, dia kata kita naklah anak lelaki, tapi dia tak nikah lagi. Nikah tok lelaki pun tak ada lagi. Bakal suami pun tak ada lagi. Dia doa dah dapat anak lelaki. Bahasa bengong tak habis-habis. Orang biar dulu ada tok lelaki. Bila ada tok lelaki mu doa lah anak lelaki ke, anak puan ke, anak pondek ke, ikut mung lah. Mana sebab mu ada prasyarat untuk dapat anak, iaitu pasangan. Ni pasangan tak ada berdoa anak dah. Sama juga dengan kita. Bila kita berdoa nak syurga, biar tentu kita buat benda-benda yang menjuruskan kita ke syurga Allah Ta'ala. Ni asyik semaya. Tanya bilangan malaikat 10 orang tak ingat. Ngangur. Nak boleh jawab dia. Mana puas cari dalam internet dulu. Nak boleh jawab. Ingat baik-baik. Hari ni tolong ngapa? Baik-baik biar kita betul ingat bersama dengan tugasan malaikat. Baik, yang ketiga. Percaya dengan kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan kitab kepada kita. Kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni 4 buah kitab. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala turun suhuf kepada para nabi ni banyak. Suhuf ni mana berbentuk lebaran. Tetapi yang tu tak apalah. Yang tu tidak diberi tanggungjawab untuk kita tahu satu persatu. Yang diwajibkan kepada kita tahu satu persatu ialah bilangan kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berapa? Dan kepada siapa Allah Ta'ala turun kitab ini? Tolong jawab. Berapa buah kitab Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul? Berapa buah? Dan kepada siapa kitab itu diturunkan? Cepat. Okey. Kak Nur Mazian, tolong jawab. Kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Ada 4 buah kitab, betul? Thank you. 4 buah. 4 buah. Okey, tolong sebutkan. Apa nama kitab itu dan kepada siapa kitab itu diturunkan? Sakinah. Cuma mari sini ni abang. Tak boleh nak tengok ni. Siapa dia bagi respon ni. Pakai tudung tak? Aduh. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Zabur. Wak naik tu. Orang. Wak naik? Wak naik lah. Apa nak tengok latest. Bukan. Wak naik ke atas. Nak tengok dia jawab tu. Dia jawab malaikat Jibril tadi lagi tu. Betul? Okey. Nabi Daud, apa Nabi Daud? Nabi Daud, apa dia kat sana? Nabi Daud. Zabur, Nabi Daud. Okey, thank you. Okey, Rana, thank you. Khamisah, Nabi Daud saja. Kitab dia tak sebut. Sebut nama kitab. Okey, thank you Kak Normanzian. Zabur kepada Nabi Daud. Okey, teruskan. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Injil kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Isa. Kitab. Kak Naomi ke apa? Okey, thank you. Okey, Taurat kepada Nabi Musa. Okey, usap ulang. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Dan keempat, Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik. Mana insya-Allah keempat-empat kitab itu bersama dengan orang yang menerima kitabnya hendaklah diingati oleh kita semua. Tolong kita ajar anak-anak kita tu. Biar anak kita tahu. Sekarang barangkali anak kita duduk dalam kain selimut lagi tu. Okey, yang seterusnya. Wajib kita percaya rukun yang keempat. Wajib kita percaya kepada segala Nabi. Datuk Seri Syahidan
Wajib kita percaya kepada segala Nabi. Nabi dan Rasul ni terlalu ramai. Macam bilangan malaikat juga ramai. Tetapi yang wajib kita tahu satu persatu, Datuk Seri, ialah 25 orang Nabi. 25 orang Nabi, wajib kita kena tahu satu persatu. Okey, cuba sebut. Cuba sebut, kita nak tengok. Okey. Cuba sebut bilangan Nabi. 25 orang. Betul. Okey, sebut. Yang pertama Nabi apa? Cepat. Yang pertama Nabi Adam. Thank you, Tang Sri. Okey. Datuk Sri. Terima kasih, Datuk Sri. Nabi Hud. Lepas itu Adam sebut dah. Nabi Idris. Okey, terus. Lepas tu Adam sebut dah. Nabi Saleh. Okey, teruskan. Nabi Idrus. Mana ada? Nabi Idris. Nabi Nuh. Okey, Nabi Ibrahim. Okey, sila tulis. Okey, tak apa. Okey, Nabi Saleh. Okey. Okey lagi. Nabi Nuh sebut dah. Okey, Hud. Okey. Nabi Hud. Okey. Nabi Isa. Okey. Nabi Ayub. Okey. Nabi Buh. Nabi Gabobuh. Kak salah tulis. Nabi Lut. Okey, Nabi Yusuf. Okey. Nabi Ismail. Okey, teruskan Nabi Yakub. Okey. Nabi Yahya. Okey. Nabi Ilyasa. Okey. Nabi Yakub sebut dah. Okey, Nabi Hud sebut dah. Ilyasa sebut dah. Nabi Ilyas. Okey, Nabi Ilyas. Nabi Shu'aib. Nabi Yahya sebut dah. Nabi Zakaria. Allah, parut sungguh. Zakaria ni kena sebut awal lagi Tok Guru awak. Nabi Khidir bukan. Nabi Musa. Nabi Yusuf. Okey, Nabi Harun. Okey. Nabi Zakaria sebut dah. Okey lagi. Nabi Ishak. Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas. Sebut dah. Okey, lagi sebut dah. Okey, sebut dah. Nabi Zulkifli. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada murid-muridku yang hebat, yang mampu menjawab semua soalan yang ditanya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang menjadi kefarduan kepada kita, itulah pun dapat kita laksanakan dan dapat kita lakukan dengan sesempurnanya. Baik, yang kelima, wajib kita percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat ni kakakku kena percaya. Walaupun kiamat tak berlaku lagi, tetapi kokok mana pun kiamat ini akan berlaku. Kiamat ini akan berlaku. Jangan kita tunggu berlaku kiamat dulu baru kita nak buat perubahan. Jangan. Sebab apa? Sebab sebelum daripada berlaku kiamat, barangkali orang yang cetek iman, mereka akan bertukar menjadi kafir. Sebab Nabi menyebut dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan ujian di akhir zaman, paginya dia beriman, petangnya dia bertukar menjadi kafir, malamnya dia beriman, pagi esok dia bertukar menjadi kafir, petangnya dia beriman, malamnya menjadi kafir. Maknanya apa? Maknanya terlalu hebatnya ujian di akhir zaman ni. Ujian kebendaan lah, mana ujian dunia. Jadi sama juga dengan kita sekarang, Kak Faridah. Kita sekarang pun ramai orang yang tinggal agama hanya semata-mata nak duit. Ramai orang tinggal agama hanya semata-mata nak kepentingan dunia. Jadi ni di zaman kita sekarang. Tapi tak nampak ketara sangatlah. Kenapa? Sebab kita ramai lagi orang-orang agama yang menyampaikan ceramah dan dakwah agama. Jadi menyebabkan kalau ia ada di kalangan orang yang melakukan kejahatan pun, dia lakukan secara surut-surut, sembunyi-sembunyi. Dan yang keenamnya, percaya kepada untung baik dan untung jahat. Ataupun disebut juga dalam setengah kitab, percaya kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Mana untung baik dan untung jahat, Kak Zuraidah. Kenapa dia kata untung jahat? Biasanya untung ni baik je kan? Jadi pada jahat, tidak ada untung. Untung jahat ni begini. Sebagai contoh, Allah Ta'ala beri Kak Faridah ni sakit gigi. Sakit gigi tu dia panggil
Takdir Allah Ta'ala perkara yang tidak disukai. Dia panggil untung jahat. Baik, kenapa? Kak kena percaya juga dengan untung jahat. Mana sakit gigi kan satu kejahatan. Satu perkara yang kak tidak sukai. Kenapa? Kerana saya nak tanya, boleh tak selain daripada sakit gigi ni Allah Ta'ala beri sakit di tempat yang lain? Boleh? Selain daripada sakit gigi ni, sopi, Allah Ta'ala tiba-tiba dia beri sakit perut. Allah Ta'ala tiba-tiba dia beri sakit tangan. Allah Ta'ala tiba-tiba dia beri sakit kepala. Boleh? Mana atas batang tubuh seorang tu Allah Ta'ala beri 4 penyakit. Sakit serentak. Boleh? Tapi biasanya Allah Ta'ala dia beri satu je. Kalau sakit gigi, yang lain tak sakit. Kalau sakit perut, yang lain tak sakit. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan untung jahat. Maknanya benda buruk yang berlaku pada kita ini, boleh Allah Ta'ala nak datangkan bertimbun-timbun keburukan. Tapi Allah Ta'ala datangkan 1-2 saja. Maka dengan keburukan yang berlaku pada kita ini, seharusnya dan sepatutnya kita bersabar dan kita kena bersyukur. Bersabar di atas kesakitan yang dialami. Bersyukur kerana lain-lain anggota Allah Ta'ala tak datang penyakit yang lain. Jadi kita kena syukurlah. Alhamdulillah. Ya Allah, kamu datangkan aku ni sakit gigi saja. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Allah, sakitnya gigi. Memberilah sihat gigi aku dengan sempurna. Itu sabar. Bila kita bersabar di atas musibah dan kita bersyukur di atas musibah lain tidak menimpa, dua-dua kita boleh dapat pahala. Dua-dua kita dapat keuntungan. Ingat baik-baik. Ini tidak berlaku kecuali kepada kita orang Islam saja. Kita orang Islam saja. Sebab itu Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'mini. Aku cukup kagum dengan urusan orang Islam. In amruhu lahu khairun. Semua apa yang berlaku kepada dia, semua baik berlaku. Jika Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, fasyakara, maka dia syukur. Fakana khairallah, maka ini baik bagi dia. Kenapa? Sebab dapat pahala. Dan jika Allah Ta'ala timpa kesusahan kepada dia, fasabara, lalu dia bersabar, fakana khairallah, maka ini juga baik bagi dia. Kenapa? Bila dia bersabar, dia dapat pahala dan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita pelajari pada pagi ini. InsyaAllah sedikit semuanya Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Allah memberi keupayaan dan kekuatan kepada kita untuk kita beramal. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir dan dosa batin. Ya Allah, Engkau berilah kemurahan rezeki kepada kami. Rezeki yang halal lagi berkat. Dan kurniakanlah anak cucu yang soleh serta solehah. Ya Allah, Engkau berilah kesihatan yang sebaik-baiknya kepada kami. Umur yang panjang kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kekallah kami di atas iman dan taqwa. Kau matikanlah kami di dalam iman. Engkau hilangkanlah COVID-19 yang melanda dunia dan negara kami ini. Berilah kesihatan kepada mereka yang positif. Berilah jodoh isteri dan suami kepada mereka yang tidak mempunyai jodoh. Ya Allah, berilah bisnes yang majunya kepada rakan-rakan kami yang terlibat dengan bisnes. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah anak zuriat yang terbaik kepada rakan-rakan kami yang tidak dapat anak. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua.